Dalam hadis Nabi SAW sebut, ta'arraf ilallahi firraha. Ingat Allah waktu senang, ya'rifuka fi syiddah. Supaya Allah kenal kamu sewaktu susah. Hadis riwayat Tirmizi. Maksudnya kalau waktu senang kita tak ingat Allah, waktu susah Allah tak ingat kita ke? Allah tak kenal kita ke? Allah Ta'ala kenal lah. Tapi maksud hadis ni adalah, kalau waktu senang kita banyak ingat Allah, waktu susah kita minta pada Allah, lebih mudah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Lebih mudah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Dalam hadis yang lain riwayat Tirmizi juga, Nabi SAW meriwayatkan, menyebutkan, man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'id wal karb falyukthirid du'a fir raha. Siapa yang menggembirakan dia untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mustajabkan doa dia ketika mana dia susah dan ketika mana dia berada dalam keadaan sempit, maka perbanyakkanlah doa sewaktu mana dia berada dalam keadaan senang. Sebab itu di antara perkara-perkara yang disyariatkan untuk kita berdoa waktu susah ialah tawassul dengan amal soleh. Tuan ingat lagi ada 3 orang, ada kisah yang Nabi SAW cerita 3 orang tu kan, yang bila berjalan, tiba-tiba dia orang masuk dalam gua dan pintu gua tertutup. Hadis ni ma'ruf. Biasa siapa yang melazimi kuliah dia akan dengar lah hadis ni. 3 orang tu dia masuk dalam gua, tiba-tiba pintu gua tu tertutup. Tak ada siapa yang boleh menyelamatkan dia orang daripada dalam gua tu melainkan Allah. Jadi seorang-seorang pakai berdoa. Masa doa sebut amal soleh yang dia orang lakukan sewaktu dia orang berada dalam keadaan senang. Kan? Jadi cuba bayangkan kalau satu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan kita dalam situasi yang susah. Bayangkan Allah Ta'ala letakkan kita dalam satu situasi yang susah. Kalau kita nak berdoa, orang kata kat kita, waktu susah ni kita kena tawassul dengan amal soleh kita. Agak-agak tuan-tuan, ada tak amal soleh yang kita nak sebut sambil kita berdoa kepada Allah? Saya pernah melalui suatu ketika di mana bila saya nak tawassul dengan amal soleh, saya duk mikir, aku buat amal soleh apa? Amal soleh yang kita boleh guna untuk tawassul ni, tawassul dengan amal soleh ni dibenarkan secara sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah. Maksud tawassul ni waktu kita berdoa, ya Allah, dulu aku pernah buat benda-benda ni, kalau aku lakukan ini betul-betul ikhlas kerana Engkau wahai Tuhan, tolonglah berikan aku kemudahan daripada kesusahan ini. Itu tawassul dengan amal soleh. Saya Allah Ta'ala letak dalam satu situasi, tak tahu nak minta tolong kat siapa. Ada satu ketika tu lah, teringat hadis tu. Kita boleh tawassul waktu ni. Masa tu saya fikir, aku buat amal soleh apa yang boleh kita sebut, yang boleh kita rasa Allah Ta'ala kesian kat kita pada waktu ni. Jenuh juga nak mikir, jenuh juga nak cari. Jadi sebab itu, di antara faedah zikir, bila kita selalu melazimi zikir, menghayati zikir dengan ikhlas, paling tidak bila susah, kita doa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kesian dekat kita kerana kita ni sentiasa melazimi zikir. Bila Nabi SAW kata ta'arraf ilallah, kenal Allah. Kenal Allah ketika firraqa, ketika senang. Ma'rifah. Kenal ni ada 2 lah. Satu, kenal Allah dengan mengenali sifat Allah, mengenali tauhid kepada Allah. Ini benda yang semua kita Muslim dan mukmin ni kongsi bersama. Tapi dia ada satu lagi ma'rifah yang upgrade sikit, yang tinggi sikit, iaitu mengenal Allah dengan menjaga batasan-batasan agama. Jaga hukum hakam, jaga adab-adab, mengamalkan perkara-perkara yang baik. Sebab itu ada sebahagian hukama, dia menyebutkan, dia kata apa?
Kenal Allah Subhanahu wa taala ini ya, bukan dengan makna aku kenal sifat-sifat dia semata-mata. Tetapi kenal Allah dengan sebenar-benar kenal ni, yang lebih tinggi daripada tu, ialah istahyaitu minhu. Aku rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya bila aku nak buat benda-benda dosa. Yang itulah mengenal Allah dengan tahap yang tinggi. Malu kepada Allah kalau dalam satu hari itu tak ada zikir pada Allah Azza wa Jalla, tak ada buat benda-benda baik selain daripada apa yang Allah Ta'ala wajibkan. Buat benda wajib tu baguslah. Tapi bila dipikir balik, nikmat Allah Ta'ala bagi kat aku ni banyak, tapi aku tak ada pun lebih beribadat kat dia. Buat benda-benda sunat tak ada. Kan? Kalau ada rasa malu tu, dan insya-Allah dia jadi motivasi untuk kita upgradekan ibadat kita. Kan, handphone pun upgrade. Kan, tuan-tuan pakai iPhone 14 sekarang kan? iPhone 14 berapa? Saya geng Samsung. 14? Samsung tak? Samsung ni mamat sengket lah kan? Handphone pun upgrade. Takkan ibadat tak upgrade? Kan? Takkan ilmu tak upgrade? Ilmu pun kena upgrade jugalah. Kan? Takkan kita nak dengar benda-benda yang sama je setiap masa, kena upgrade lah. Kuliah-kuliah yang kita hadiri pun kena upgrade lah juga. Daripada muda sampai tua asyik dengar kuliah yang ketawa je, kena dengar yang serius-serius sikit lah. Yang ketawa-ketawa ni biarlah budak-budak muda. Kan? Bagi dengar yang upgrade sikit. Sebab kita dah advance. Kan? Takkan nak dengar yang beginner lagi. Begitu. Ya, upgrade. Baik.